Okey. So kita sambung balik pengkelasan organisma menggunakan kekunci dikotomi iaitu menggunakan ciri fizikal yang berpasangan dengan cara bertentangan. Contoh kat sini. Okey. Secara asasnya kita tahu organisma terdiri daripada haiwan dan juga tumbuhan. Okey. So yang ni pula haiwan dikategorikan kepada dua kumpulan lagi iaitu bertulang belakang dengan yang tak bertulang belakang. Okey, so kita pergi kepada haiwan invertebrata iaitu haiwan yang tidak bertulang belakang. Okey, haiwan yang tidak bertulang belakang, in maksudnya tanpa. Kalau vertebra ni di sini ia merujuk kepada kalau vertebra sahaja merujuk kepada tulang belakang. Okay, kalau ada ta, ini bermaksud haiwan yang bertulang belakang, in tanpa. Jadi haiwan invertebrata adalah haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Okey. Dia punya ciri-ciri yang seterusnya berkaki dan tidak berkaki. Okey, ni ada beberapa contoh berkaki tu dia klasifikasikan, dia ada kategori khas lagi ada 3 pasang kaki ataupun lebih daripada 3 pasang kaki. Ini beberapa contoh haiwan. Okey, kemudian tak berkaki pun ada lagi dia punya pengkelasannya bersegmen badan yang bersegmen, ada dia punya ni senggatan dekat badannya, contoh cacing tanah, lintai, cacing pita ni kan. Okey, kemudian haiwan yang tidak berkaki tapi badannya tidak bersegmen seperti ni dia ada beberapa contoh di sini. Okey, selesai untuk pengkelasan haiwan invertebrata. Okey, kena kuasai ini dulu Okey, kemudian kita sambung kepada haiwan yang kedua iaitu jenis yang vertebrata. Vertebrata iaitu haiwan yang ada tulang belakang. Ada 5 jenis kumpulannya nanti. Okay, so vertebrata ni ada berdarah sejuk dan berdarah panas. Dan kita kategorikan dia mengikut kepada ciri fizikal yang lain adalah apa yang ada menutup pada badannya. Lepas tu kita kelaskan juga mengikut organ respirasi yang ia miliki dan jenis persenyawaan juga cara pembiakan, dan manakala ada juga lain-lain ciri istimewa yang terdapat pada organisma. Ini cara-cara kita mengkelaskan haiwan. Nanti sekejap lagi kita nak tulis ni kekunci dikotomi. So sebelum tu kita pergi, yang ni you all dah belajar kot sekolah rendah kan, 5 kumpulan haiwan vertebrata mamalia kan, dengan ciri-ciri khasnya reptilia kan, ikan burung, amfibia. Saya rasa yang ni ada dalam nota yang saya dah bagi tu serta you all boleh rujuk juga dalam buku teks. Okey. Okey, kita pergi kepada membina kekunci dikotomi. Ni kita nak kelaskan organisma tadi dalam satu kumpulan. Kekunci dikotomi ialah kekunci kita gunakan untuk mengkelaskan satu kumpulan objek seperti organisma tadi dalam dia punya dua kumpulan yang lagi kecil mengikut dia punya ciri-ciri fizikalnya. Okey, so ini dia beri kita contoh beberapa jenis organisma di bunga raya, cacing tanah, katak, siput, rama-rama, semut dan juga kulat. Ada haiwan, ada tumbuhan, ada kumpulan kulat. Dan ada haiwan yang berkaki, tak berkaki. So kita nak kelaskan dia kepada kumpulannya yang tersendiri, kita tengok kepada ciri-ciri fizikalnya. So ni cara kita menulis kekunci dikotomi ni Okey, so tadi dalam gambar rajah ada tumbuhan, ada haiwan, betul? Jadi kita kelaskan terus. Ni. Oh, sebenarnya tak boleh yang ni kulat is not a tumbuhan tau. Tak apalah untuk yang contoh ni Okey. Jadi haiwan, kita pergi ke nombor 2. Nombor 2 ni apa? Bersayap tak bersayap. Bersayap tadi apa dalam gambar rajah? Rama-rama sudah dapat dah satu. So tengok rama-rama, ciri-ciri dia bersayap dan ia adalah kumpulan haiwan. Tu cara membaca kekunci dikotomi. Dan yang selebihnya pun kita masukkan. Contoh yang seterusnya, tumbuh-tumbuhan, pergi ke nombor 3. Nombor 3 tu mana? Oh, sini berbunga tak berbunga. Yang berbunga bunga raya, tak berbunga cendawan tadi. Jadi bila kita tengok gambar tulisan bunga raya, ciri-ciri fizikalnya apa? Oh, ia adalah berbunga dan pergi kepada nombor
Sini 3 kan. So naik. Mana nombor 3, mana 3? Okey, sini 3. So ia adalah tumbuhan. Jadi bunga raya ia adalah tumbuhan dan berbunga. Okey, cuba tengok yang ni pula. Tak berbunga, kulat. Kulat nombor 3 sini tumbuh-tumbuhan. Jadi kulat adalah tidak berbunga dan ia merupakan tumbuh-tumbuhan. Ni cara kita membaca kekunci dikotomi. Okey, nanti lagi nampak kalau kita buat latihan secara bertulis